Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-40, yang mana ayat yang ke-40 berada pada halaman yang ke-28 di dalam nota. Ayat yang ke-40 ini, jika kita kira daripada permulaan surah Ar-Rahman, ayat yang ke-40 ini merupakan perintah bersyukur di atas pelbagai nikmat yang telah Allah sebutkan. Di antara ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman, perintah yang ke-13 ataupun tempat yang ke-13, kita menemukan ayat yang kita akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terjemahan ayat, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang hendak kamu dustakan? Ayat ini menunjukkan bahawasanya ayat yang sebelumnya ada kurniaan Allah, ada nikmat Allah yang harus disyukuri. Apa nikmat itu? Apa kurniaan Allah itu? Kita kena kembali merujuk pada ayat yang paling dekat sekali, iaitu ayat yang ke-39. Pada hari yang sebelumnya kita telah menyebutkan bahawasanya di hari akhirat nanti, mana-mana manusia, insun, begitu juga dengan jin yang telah melakukan dosa kepada Allah, maka makhluk-makhluk itu tidak ditanyakan tentang dosanya. Kerana apa? Kerana pelbagai perkara seperti yang telah kita jelaskan pada hari yang sebelumnya. Kenapa dia menjadi nikmat? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam nota saya tidak nyatakan maklumat ini, tapi tuan-tuan boleh berikan perhatian. Kenapa Allah ulang sekali lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tahsil Al-Munir, ini merupakan nikmat. Allah memberikan teguran, Allah memberikan peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang dosa yang kita lakukan. Jadi apabila kita selalu diingat oleh Allah tentang dosa yang akan diketahui nanti di hari akhirat, ia merupakan satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah ingatkan, nikmat Allah memberikan peringatan. Ia juga merupakan satu nikmat. So apabila kita diingatkan, maka kita semua akan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Maka ia merupakan satu nikmat yang harus disyukuri. Jadi pengajaran ayat yang ke-30, ayat yang ke-40 ini sudah pasti nikmat peringatan kepada manusia tentang keburukan dosa seperti yang telah kita sebutkan. Baik, kita teruskan dengan ayat yang ke-41. Ayat 41 ini adalah jawapan kepada ayat nombor 39. Kalau ayat 39 bagi tahu manusia dan jin
tak ditanya tentang dosanya. Kenapa tak ditanya? Ayat nombor 40 memberikan antara jawapannya adalah, kita baca ayatnya, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Okey. Yu'raful mujrimuna, orang yang berdosa itu dapat dikenali. Maknanya orang yang berdosa tu ada tanda-tandanya, bisimahum, yang menyebabkan di hari akhirat boleh kenal, oh, orang ini berdosa, orang ini berdosa, sebab ada tanda-tandanya. Justru itu, kalau dah tahu tanda-tanda itu menunjukkan satu golongan ini berdosa, maka Allah buat apa? Fayukhadhu, lalu diambil, iaitu dipegang, bin nawasi. Nawasi ni maksudnya yang hujung kepala tu, maknanya ubun-ubun tu. Wal aqdam, dan juga kakinya. Okey, siapa yang pegang dari atas kepala dan juga kaki? Apa makna dipegang atas kepala dan kaki? Okey, kita lihat keterangan tafsiran ayat muka surat nombor 29. Menurut Al-Imamu Ibnu Kathir, ya, dalam tafsir Al-Quranul Azim, telah menukilkan ulasan Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahullahu ta'ala alaih, yang mana kedua-dua ulama ini mengatakan, apa tanda orang-orang yang berdosa ni? Nak kenal bagaimana? Mereka dikenali dengan hitamnya wajah mereka dan birunya warna mata mereka. Di hari akhirat, antara nak kenal orang ini memang dia kafir, memang dia sangat berdosa kepada Allah, boleh dilihat pada wajah. Jadi orang bersalah ni dah tahu dah tanda dia. Okey, dalil sokongan yang menguatkan apa yang dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah, mari kita lihat beberapa ayat lain di dalam Quran. Contohnya, kalau kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 106, muka surat 63 di dalam Quran, Allah menyebutkan yauma tabyaddu wujuh, di hari akhirat nanti ada muka manusia yang tabyaddu, dia putih berseri, dan ada satu lagi wajah-wajah wa taswaddu wujuh, dan ada juga muka orang yang menjadi hitam legam. Jadi di hari akhirat dah ada tanda dah. Kalau orang itu salih, dia beriman, maka wajahnya akan putih. Tapi kalau dia bersalah, dia kafir, mukanya akan dihitamkan. So kalau dah tahu pada warna yang ada pada muka manusia dan jin tu, maka tak perlu lagi nak tanyalah apa salah kamu, apa salah kamu, kerana tanda itu menunjukkan mereka itu berdosa. Okey, kalau tuan-tuan tengok muka surat 29 dalam nota, ada dinukilkan lagi beberapa ayat lain dalam Al-Quran. Contohnya suratul Zumar ayat nombor 60, tuan-tuan boleh baca. Allah mengatakan orang yang dia tak percaya tentang Allah Subhanahu wa taala, dia berdusta, dia tak mau beriman. Allah mengatakan apa? Wujuhuhum muswaddah. Okey, kalau kita baca dalam surah Yunus ayat nombor 27, buku surat 29 yang di bawah sekali itu, Allah ada menyatakan macam mana tahap hitam dia tu. Adakah hitam dia hitam yang
Biasa-biasa kalau baca dekat surah Yunus ayat 27, Allah mengatakan, kena tengok yang ayat yang tengah-tengah tu, ka'annama ushiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima. Dekat ayat tu Allah mengatakan apa? Ditutup, muka surat nombor 30, terjemahan atas sekali, ditutup dengan beberapa kepingan malam yang gelap gelita. Dia punya hitam tu, kalau malam ni dah gelap, Allah jadikan muka orang berdosa tu hitam legam. Ambil beberapa malam, kalau malam satu malam dah gelap, dia ambil lagi malam kedua, dia ambil malam ketiga. Begitulah hitamnya muka penghuni ahli neraka. Okey, kalau tuan-tuan lihat muka surat nombor 30 dalam surah Taha ayat nombor 102, Allah ada menyebutkan muka berwarna biru tu. Allah mengatakan, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Orang yang berdosa dalam keadaan muka yang muram, iaitu berwarna biru, pucat. Itulah yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Baik, mari kita ulas tentang ayat yang hujung tadi. So kalau dah kenal, inilah orang kafir, inilah muka orang yang berdosa, hitam legam, maka nak tunggu apa lagi? Maka fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, yang mereka akan diambil dari hujung kepala dan juga kaki. Maknanya apa? Okey, menurut ulasan Al-Imam Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, kita boleh tengok dekat nota muka surat nombor 30. Okey, perenggan yang nombor 3 tu, kata Al-Imam Ibnu Kathir, malaikat Az-Zabaniyah. Okey, malaikat Zabaniyah ni, kalau tuan-tuan nak jumpa perkataan Zabaniyah, kena rujuk dalam surah Al-Alaq. Ada dalam surah Al-Alaq, ya Allah mengatakan, sanad'u Az-Zabaniyah. Maka Az-Zabaniyah menurut ulama tafsir, ia merupakan di antara malaikat azab yang akan berada di dalam api neraka. Kita tahu malaikat penjaga neraka adalah malaikat Malik. Memang ada sebut nama Malik dalam Quran, tetapi juga disebutkan dengan nama Az-Zabaniyah. Ada dalam surah Al-Alaq, sanad'u Az-Zabaniyah. Al-Imam Ibnu Kathir mengatakan, ayat yang Allah ambil hujung kepala dengan kaki tu, maknanya malaikat Zabaniyah akan satukan ubun-ubun dan kedua kaki orang kafir, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Maknanya dia akan lipat. Dia lipat kepala ni, dia satukan dengan kaki, kemudian dibaling masuk ke dalam api neraka. Ada ulama tafsir kata pula, kenapa dipegang kepala dan kaki? Ada yang maksudnya pegang, ada kata pegang kaki, ada maksudnya pegang kepala. Tapi kalau kita baca ulasan Ibnu Kathir, dia akan lipat, dibaling dalam api neraka Jahannam. Agak-agak berapa tahun dia akan jatuh dalam neraka Jahannam. Kalau kita pernah belajar sebelum ni surah Al-Mulk, ingat lagi dalam suratul Mulk, ayat-ayat awal-awal Al-Mulk, bagaimana neraka ini, dia punya marah neraka ni kepada orang yang berada di dalamnya. Ingat lagi ayat tu yang Allah mengatakan, takadu tamayyadu minal ghayz. Punya marahnya neraka itu, dia mengeluarkan suara hampir nak pecah neraka tu. Dia punya marah. Kita kalau menjerit marah ni tak pecah lagi lah kan, yang sakitnya kita lah. Tapi neraka ni hampir pecah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, untuk menambahkan penghayatan pada pembacaan ayat yang kita sedang tadabbur ini, saya ada nyatakan dalam nota muka surat nombor 30
beberapa ayat lain yang memberikan penambahan maklumat, ya, bukan sekadar dilipat, ditemukan hujung kepala dengan kaki, tetapi juga dalam surah Ad-Dukhan ayat nombor 47 Allah Ta'ala minta kepada malaikat buat apa? Khudhuhu, pegang dia, fa'tiluhu, dan seretlah dia. Dipegang, diseret, masuk di tengah-tengah api neraka. Diseret tu tuan-tuan, diseret macam mana? Muka ni akan diseret daripada bawah. Dia dipegang kaki, diseret muka. Bayangkan kita kalau jatuh, jatuh motor ke, jatuh jalan ke, muka kita kena. Sebab tu muka ni tempat yang mulia. Nabi tak bagi kita pukul muka, kan? Tetapi di dalam api neraka, muka ni lah ia akan menjadi tempat Allah azab. Punyalah hinanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan pengajaran bagi ayat yang ke-41 ini. Apa pengajaran yang dapat kita belajar? Nombor 1, dosa dapat diketahui melalui tanda-tanda yang tertentu. Di antaranya tanda pada apa? Pada muka. Kalau tuan-tuan baca pada hadis lain, di akhirat nanti sebenarnya ada banyak tanda lain. Antara tanda lain, tapi dalam hadis lah, di akhirat nanti ada orang belakang dia ada bendera panjang. Kita pernah tengok orang letak bendera kat belakang? Tak ada, kan? Dalam hadis sahih, nanti di akhirat akan ada orang panji belakang. Dia ada macam bendera belakang. Mereka ni sebenarnya dekat dunia orang yang suka janji. Janji nak buat ni lah, janji nak buat ni lah. Nabi kata orang yang sangat berpotensi ada bendera tinggi di belakangnya adalah di kalangan pemimpin. Ni nak pilihan raya ni, janji macam-macam. Lepas tu menang, dia tak buat. Nanti di hari akhirat mereka akan ada bendera yang panjang di belakang. Bendera apa? Jangan tanya. Hadis tak sebut. Wallahu a'lam. Ni ada sahih. Ada orang muka dia sebelah elok, sebelah dia buruk, maka itu tanda siapa? Dia ni siapa? Orang yang sanggup jual muka pergi minta bantuan pada orang lain. Sebab kita nak minta bantuan orang, nak minta tolong ni kan terpaksa jual air muka. Tapi dia tebalkan muka dia, dia pergi minta pada orang, maka nanti di akhirat Allah akan aibkan muka dia, sebelah elok, sebelah tak elok. Lepas tu kalau di hari akhirat ada orang lidahnya digunting, dibelah dua, itu menunjukkan orang yang apa? Orang yang talam dua muka. Lepas tu ada banyak lagi tanda-tanda yang lain di hari akhirat. Okey, kita cuma sebut satu, wajah dihitamkan. Cuma nanti kita di hari akhirat tak sempatlah nak kata muka dia macam tu, tak ada. Di hari akhirat kita dah tak sempat nak tengok orang sebelah, tak sempat dah nak tengok orang lain. Hatta kalau kita tak berpakaian pun di hari akhirat kita dah tak sempat dah. Sebab masa tu kita duk sibuk fikir urusan sendiri. Okey, pelajaran nombor 2, kita dapat belajar di sini cara ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka adalah ditemukan kaki dengan umbun-umbun kepala. Dahsyatnya, tuan-tuan. Kenapa umbun kepala? Tuan-tuan, kalau kita belajar sains ni, dekat bahagian depan ni lah sebenarnya tempat orang mencari helah. Nak menipu kat sini, nak fikir duduk kat sini. So disebabkan otak yang Allah bagi di kepala tu digunakan tak mau fikir. Tadi Imam Yusuf dia baca rakaat kedua, ingat tak? Ada kaitan dengan kepala. Apa dia? Tak apa, saya ulang ayat dia, sebab tuan-tuan khusyuk sangat sampai tak ingat ayat tu. Kan ayat rakaat kedua Imam baca apa? Allah kata mereka itu seperti binatang ternakan. Allah kata macam binatang manusia ni, lebih teruk daripada binatang. Maknanya ayat tu kata apa? Lebih teruk dari lembu. Macam tu ayat dia. Kenapa?
mereka ada mata tapi tak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka ada telinga tetapi tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, peringatan dari Allah. Dan mereka ada hati, tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung hari yang berikutnya bagi keterangan ayat yang ke-42. Allah mengajak kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat itu. Kita akan baca pada hari yang berikutnya. Moga-moga dapat manfaat pengisian pada pagi ini. Moga-moga kita semakin semakin menjadi manusia yang beriman, bertaubat, memperbanyakkan amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.